Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar tajuk Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6. First sekali kita tengok dulu apa yang kita akan belajar pada tahun ni. Okay, ni buku teks awak. So kita cuma ada 2 topik saja untuk RBT, unit 1 dan juga unit 2, penghasilan projek dan juga teknologi pertanian. Okey, teruskan. Okey, unit pertama, penghasilan projek. Gambar di bawah menunjukkan situasi di sebuah kompleks beli belah. Terdapat beberapa mesin sedang digunakan seperti eskalator, lift dan mesin pengilap lantai. Pada pendapat kamu, bagaimanakah ketiga-tiga mesin ini berfungsi? Okey, macam mana dia berfungsi? Siapa yang mencipta eskalator semua ni? Apa tujuan dia? Semuanya untuk memudahkan urusan manusia. Okey. So, pada tahun ini kamu akan mereka bentuk projek yang akan menggunakan bahan logam dan bahan bukan logam. Okey. First sekali, bahan logam. Yang kedua ialah bahan bukan logam. Okey. Yang pertama, PVC. PVC ialah polyvinyl chloride. Ialah sejenis bahan plastik yang ringan, keras, kukuh, mudah dilentur, kuat dan tahan lama. PVC juga tahan terhadap cuaca yang berbeza, penebat yang baik, legap dan boleh diluntur. Apa maksud legap? Okey, kita cari jap apa maksud legap. Kita Google je sekarang ni maksud legap. Okey, bahan legap ialah bahan yang tidak menggunakan cahaya menembusinya langsung. Itu maksud legap. Okey, legap ni bermaksud tak boleh tembus cahaya. Bahan yang tidak boleh tembus cahaya. Okey. Okey. Contoh dia hose. Okey. Pintu polyvinyl chloride tanpa plastik, UPVC. Pintu tandas ni. Pipe. Ini contoh-contoh dia. Paip PVC digunakan dengan meluas dalam sistem pepaipan, bekalan air dan pendawaian elektrik. Okey, ni sarung elektrik dia, sarung wayar. Okey, bawah ni pun ada. Kita Google tadi, yang ni pun ada. Bahan legap ialah bahan yang tidak dapat ditembusi cahaya. Okey, yang ni nanti awak boleh cari carian untuk mengetahui tentang bentuk PVC dan fungsi UPVC. Okey, yang ini perbezaan antara UPVC dan PVC pipe. Okey, diperbuat daripada polyvinyl chloride polimer. Walau bagaimanapun, kalau pipe ini juga boleh mencampur pelbagai platizer, bahan-bahan plastik ke dalam campuran untuk menjadikannya lebih mudah digunakan. Apabila pengeluar plastik ini tidak digunakan, pipe itu dipanggil UPVC. Okey, tak apalah, yang penting awak tahu PVC dulu tu apa. Okey, so yang penting kandungan dia berbeza. Bahan-bahan yang ada PVC dengan UPV adalah berbeza sedikit. Okey, yang kedua adalah perspex. Tadi PVC, yang kedua perspex. Sejenis bahan bukan logam yang ringan. Bahan bukan logam yang ringan, keras dan tahan lama. Perspex boleh didapati dalam bentuk kepingan, rod dan tube pelbagai warna. Okey, digunakan dengan meluas dalam penghasilan produk seperti papan tanda, pembuatan perabot, plat nombor kenderaan. Itu kita panggil dia perspex. Bahan plastik yang keras dan tahan lama. Okey, bolehkah kawan-kawan terangkan produk lain yang menggunakan perspex? Yang ni papan tanda, yang kedua plat nombor,
Lagi mungkin boleh buat macam kotak ke, daripada kotak pun boleh. Okey, apa dia, kotak lah, buat macam kotak tapi bukan kotak lah, bekas daripada perspek. Okey, perbandingan dia, PVC tidak mudah retak, mudah dilentur dan juga murah. Perspek mudah retak, sukar dibentuk atau dilentur, mahal. Okey, alright, alatan tangan. Seterusnya kita pergi kepada alatan tangan. Okey, yang pertama gergaji kayu untuk memotong kayu. Okey, so hari ni kita belajar teori dulu. Nanti kalau ada kesempatan kita akan buat projek. Okey, yang kedua gergaji lengkung halus. Okey, untuk menggergaji bentuk lengkung. Okey, dia juga mudah patah. Yang ketiga gergaji kerawang, screw saw. Okey, yang ni jenis mesin yang menggunakan tenaga elektrik dan motor. Okey, untuk memotong bahagian yang melengkung dengan cepat sebab dia mesin. Keempat, pahat. Alat ini digunakan untuk kerja memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Okey, apa maksud tanggam ni? Tanggam ni ialah kita nak sambungkan kayu tanpa menggunakan paku. So kita gunakan sistem tanggam. Okey, mengapakah tukul kuku kambing tidak boleh digunakan untuk mengetuk pahat? Dia guna tukul kayu ni. Sebab apa? Tukul kuku kambing ni untuk paku besi. Untuk paku untuk ketuk paku dan juga mencabut paku. Pisau pemotong perspek. Pisau ini digunakan untuk memotong kepingan perspek secara lurus. Mata dia besar sikit ni. Okey, nombor 6, pistol pengokot stapler gun. Ni dia. Bukan stapler yang kecil tu, stapler gun. Dawai kokot ni dia punya besi tu lah, ubat dia tu. Okey, seperti untuk jenis bahan yang nipis dan lembut seperti papan lapis. Ni papan lapis. Nombor 7, pistol perekat panas, hot glue gun. Ni pistol gun pistol ni. Okey, panas. Okey, bahan pengikat dan pencantum. Okey, bahan pengikat dan pencantum digunakan untuk mencantumkan bahan supaya dapat menghasilkan binaan yang dikehendaki. Dawai kokot. Ni dia dawai kokot dengan stapler gun. Rod perekat panas. Ni dia punya gam. Nanti gam dia cair lah. Okey, biasa nak buat hantaran apa, pakai yang ni. Okey, sistem asas elektromechanical. Okey, pada tahun 5 kamu telah mempelajari sistem asas elektromechanical. Okey, apa maksud dia? Okey, ada elektrik, ada juga motor dan gear dan juga motor. Ada motor, ada gear, ada barang elektronik, kita panggil dia elektromechanical. Okey, mesti ada 3 ni lah, motor dan juga gear dan juga barang elektronik. Okey, gergancu ialah roda bergigi yang digunakan bersama-sama dengan rantai. Gergancu banyak digunakan pada basikal, motosikal, kereta kabel dan mesin. Gear pula ialah sejenis komponen berputar yang mempunyai gigi pada bahagian luarnya. Gear tidak menggunakan rantai. Sebaliknya, gear disambung dengan satu atau lebih gear yang lain untuk membolehkannya berfungsi. Terdapat pelbagai jenis gear, antaranya ialah gear taji. Okey, so gergancu ni okey, gergancu ni dalam bahasa Inggeris ni sprocket. Kalau ada basikal yang piring, yang tajam, kita panggil dia sprocket. Bahasa Melayu dia gergancu. Okey,
Okey, ni dia poket dia. Poket depan, poket belakang. Okey, lagi. Okey. So yang ni dia tunggu kepada buat projek lah, palang keselamatan ni. Okey, kita terus kepada buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, kita akan pergi kepada buku aktiviti. Alright. Okay, kita tengok buku aktiviti. Okey, berdasarkan buku aktiviti awak ni, menyatakan bahan yang digunakan seperti polivinil, klorida dan perspek. Okey, berdasarkan peta bulatan di bawah, namakan bahan-bahan yang diberi. Okey. Okey, yang pertama PVC. Okey. PVC, yang kedua papan lapis, ketiga perspek, keempat kayu, kelima zinc, kepingan zinc, keenam aluminium. Okey, seterusnya latihan yang kedua ni. Okey, bahan logam dan juga bahan bukan logam. Okey. Okey, bahan logam ni kita ada keluli, aluminium dan juga kepingan zinc. Okey, yang ni zinc. Okey. Ni aluminium. Okey. Yang ni PVC, kayu, papan lapis lah, nipis papan lapis ni nipis. Okey, ni kayu. Ni apa? Perspek. So kita kategorikan bahan bukan logam ialah kayu, perspek, papan lapis dan juga PVC. Okey. So kita tengok dulu gambar aluminium macam mana. Okey, ni semua gambar aluminium, semua bahan logam, besi. Okey, tidak mudah karat, tidak mudah karat. Okey, keluli macam mana nak keluli? Kita Google je kalau kita nak tahu sekarang ni. Okey, pergi all ke image lah, kita tengok gambar. Lebih kurang keluli, tapi dia berkarat lah, senang karat ke. Besi lah, dia besi. Okey. Alright, ni semua besi Okey, muka surat seterusnya. Bahan bukan logam ini merupakan sejenis gentian yang telah dan dimampatkan. Yang telah dimampatkan. Okey, kita tengok dia bukan PVC, jawapan dia ialah MDF. Okey. MDF ni medium fiber So dia macam mana? Kita Google balik MDF. Dia macam board, kayu-kayu macam ni dimampatkan okey. Dia lagi tebal daripada plywood. Okey. Okey, maksud dia apa? Medium fiber. Okey. Kita ambil ni MDF, medium density fiberboard. Papan gentian yang dikeringkan dan dimampatkan bersama glue urea. Okey, tak apalah. Yang awak kena MDF okey lah tu. Okey, nombor 2, bahan bukan logam ini dipotong menggunakan gergaji tangan. Gergaji tangan kayu Kayu sejenis bahan logam yang mudah dibentuk dan dikimpal. Okey. Keluli, besi besi keluli. Okey. Sejenis bahan bukan logam yang ringan, keras dan tahan lama dan pelbagai warna. Yang tadi perspek. Okey, muat ke tak ni? Rasa muat Nombor 5, bahan ini bersifat ringan, tidak berkarat, mudah dibentuk dan mudah dipotong dan dibentuk. Okey, aluminium aluminium. Okey, nombor 6, bahan ini terdiri daripada beberapa lapisan kayu nipis. Papan lapis Papan lapis. Okey. Papan lapis
Okey, seterusnya lengkapkan peta pokok di bawah berkaitan dengan nama dan alat. Lengkapkan peta pokok di bawah berkaitan dengan nama alatan tangan beserta fungsinya. Alright. So yang pertama ni pistogram ni kita nama dia apa tadi? Pistol perekat panas. So tulis kat sini pistol perekat panas. Okey, fungsi dia apa? Untuk mencantumkan bahan. Nanti awak tulis untuk mencantumkan bahan. Nombor 2, gergaji. Gergaji apa dia? Halus ke lengkung ni? Gergaji lengkung halus. Gergaji lengkung halus untuk memotong bahagian yang melengkung. Okey, nombor 3, gergaji kerawang untuk memotong bahagian melengkung dengan cepat sebab dia mesin Nombor 4 ni pisau pemotong perspek supaya kita dapat potong perspek kita tu lah. So nanti awak isi ni. Okey, gergaji kerawang dan pistol pisau perspek ni. Alright, masih lagi alatan tangan. Lengkapkan peta pokok di bawah berkaitan dengan nama alatan tangan beserta fungsinya. Okey, kita ada stapler gun. Stapler gun. Okey, lepas tu kita ada stapler gun dalam bahasa Melayu tadi apa? Pistol. Okey, so nombor 1, pistol pengokot digunakan untuk mencantumkan bahan yang nipis seperti papan lapis pakai pistol pengokot ni. Okey, nombor 2 ni rod perekat panas. Dia akan menjadi bila akan kita gunakan dia dengan pistol perekat panas ni, nanti dia dah panas dia akan cair untuk mencantumkan bahan. Nombor 3 ialah pahat untuk memahat kayu, membuat tanggam, meraut kayu. Ini pahat Nombor 4 ialah gergaji tangan untuk memotong kayu. Okey, untuk memotong kayu. Okey, muka surat seterusnya. Okey, berdasarkan gambar namakan alatan tangan beserta fungsinya. Murid-murid sila gunakan apa untuk memotong papan yang tebal? Cikgu Musa kata. Okey, so nak kena guna apa? Okey, so gunakan gergaji tangan. Nombor 2, chain. Gunakan apa ini untuk memotong kepingan perspek? Gunakan pisau pemotong perspek. Okey, nombor 3, digunakan untuk mencantumkan bahan. Berhati-hati ketika menggunakannya. Cikgu Razak berkata. Okey, gunakan apa ni? Mesti panas ni. Pistol dan juga rod perekat panas perlu panas. Nombor 4, begini caranya menggunakan yang memerlukan tenaga elektrik dan motor untuk membolehkan ianya berfungsi. Cikgu Johan. Okey, menggunakan gergaji kerawang. Okey, sebab dia guna elektrik untuk memotong bahagian lengkung dengan cepat. Okey, nombor 5, papan lapis yang sudah ditandakan dengan bentuk lengkung, kamu boleh menggunakan gergaji lengkung halus untuk mula menggergajinya. Cikgu Zamli. Okey, seterusnya kita pergi. Okey, lengkapkan peta buih di bawah dengan nama bahan pengikat dan pencantum. Okey, so kita ada skru, bol, dawai kokot. Ni yang senang ni, dawai kokot. Kita tulis. Okey, kita ada skru beralur halus. Nombor 2 kita ada nut. Nombor 3 skru tudung ataupun bol kita panggil. Nombor 4 ni stud. Dia boleh kiri kanan dia tak ada kepala Nombor 5 ni ubat stapler. Biasa kita panggil ubat stapler kan. Nama betul dia dawai kokot. Nombor 6 paku. Biasa bol dengan nut ni, skru dengan ni, skru tudung dengan nut ni, ada satu lagi benda bulat yang kita gunakan.
supaya dia masuk di tengah-tengah ni lah. Kita panggil dia sesendal ni. Masuk yang besi bulat tu satu lagi kita panggil dia sesendal. Okey, muka surat sebelah. Berdasarkan bahan pengikat dan pencantum berikut, namakan dan terangkan fungsi. Nombor 1, dawai kokot ni apa. Nombor 2 ni skru tudung ni. Nombor 3, fungsi dia apa. Okey, ni kita ada dawai kokot bercantumkan kepingan nipis seperti papan lapis. Skru alur, kepala dia lain, tadi skru tudung. Mengikat dua komponen. Okey, so kita akan gunakan bersama dengan nut ni. Bersama dengan nut ni kita akan gunakan dia supaya dia ketat lah. Satu lagi sesendal tu kita masukkan supaya dia tak pernah longgar. Nombor 4, paku pengikat dalam kerja kayu. Okey, yang terakhir, muka surat terakhir 9 dan 10 ni. Teliti gambar di bawah, kemudian padankan bahan pengikat dan pencantum dengan alatan yang betul. Okey, ambil pembaris. Awak ambil pembaris. So gariskan lah. Okey, ni senang kan. Alright. Lukiskan 4 jenis bentuk kepala skru pada ruang yang disediakan. Yang atas ni tadi kita dah ada dah. Skru tudung dengan skru alur ni. Ni dengan ni. Ni pun buat alur halus ni. Okey, nanti kita lukis. Okey, namakan jenis-jenis pengikat namakan jenis-jenis pengikat. Okey, awak boleh lukis macam ni. Okey, ni bentuk skru mata rata ni. Philip. Guna skru Philip. Okey, ni skru bentuk hexagon sebab ada 6 sisi hexagon. Ni bentuk bulat sikit lah. Skru alur bentuk bulat. Pengikat, nut, skru, paku dan juga stud. Okey, berikan 2 ciri bagi setiap kepala pengikat yang berikut. Okey, nut bentuk dia bentuk hexagon so dia ada bentuk 6 sisi. 3, 4, 5, 6. Okey, ataupun dia ada 6 sisi dan juga ataupun segi 4 nut segi 4. Okey, segi 4 lah. Okey, skru tudung kepala rata dan juga skru bulat. Okey, so yang ni. Okey, so siapkan sampai muka surat berapa ni, sampai latihan 10 So kita akan jumpa lagi pada muka surat pada video seterusnya. Saya harap semua dapat siapkan. Kalau tak faham boleh WhatsApp saya. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.